Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk bersama dalam rumahnya. Dan alhamdulillah kita mula berpagi-pagi tadi ni melaksanakan qiyamul lail, didahului solat sunat tasbih, kemudian solat sunat taubat, solat sunat hajat, dan ditutup diakhiri dengan solat sunat witir. Mudah-mudahan ibadah yang kita tunaikan pada pagi-pagi tadi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala doa pengampunan yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, dan segala hajat yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perkenankan. Kerana kita berada pada awal bulan Zulhijjah, Allah sebut dalam surah Al-Fajr, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin 'ashr, demi masa fajar dan demi 10 malam. Maka ulama mufassirin menyebutkan bahawa ada 3 pandangan pada 10 malam ini. Pandangan yang pertama meletakkan 10 malam atau 10 yang awal dari bulan Zulhijjah yang kita duduk ni. Kemudian yang kedua 10 yang awal dari bulan Muharram. Kemudian yang ketiga 10 yang akhir bulan Ramadan. 3 pandangan. Jadi semuanya ada dalil dia masing-masing. Jadi semuanya apa kita sebut pandangan yang kuat belaka. Jadi pada 10 malam yang akhir Ramadan tu kita sedia maklum ada Lailatul Qadr. Kemudian 10 yang awal bulan Muharram ada Yaumul Ashura. 10 Muharram. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad awal Zulhijjah ni Yaumul Arafah dan juga Yaumun Nahar. Hari-hari yang mulia. Jadi kita digalakkan di awal bulan Zulhijjah ni, mula masuk 1 Zulhijjah ni, kita disuruh untuk memperbanyakkan Allahumma salli ala Muhammad ibadah kepada Allah. Jadi alhamdulillah kita dapat mengisi 10 yang awal dalam bulan Zulhijjah ini dengan qiyamul lail. Ya, dipahamkan tak mula lagi kuliah dah. Jadi alhamdulillah yang pertama kuliah subuh dan juga qiyamul lail pertama kot noh. Ramadan tak boleh buat qiyamul lail. Bukan qiyamul lail tak boleh, tarawih pun tak boleh. Bukan tarawih pun tak boleh, fardu pun tak boleh, kan? Melainkan apa masjid surau tutup terus kan. Masjid ya, tu pun 3 orang. Imam, Bilal. Dia hak utama masa PKP ni Bilal. Ada masa imam tu tak boleh pergi masjid. Siang ketua imam tak boleh pergi masjid. PKP ketiga ke? Kedua ke ketiga gitulah. Imam tak boleh pergi. Bilal seorang. Bilal seorang pi azan. Allahu akbar. Kemudian hayya 'alas solah, hayya 'alal falah tu tak lafaz tu. Sallu fi buyutikum. Sembahyanglah kamu di rumah kamu masing-masing. Lepas tu balik. Habis azan tu balik, tak ada jemaah. Kemudian yang keempat, kelima dapat balik 3 orang. Tok Bilal, Tok Imam, seorang IJK. Alhamdulillah PKPP ni dah buka dah. Semua dah masjid surau dibuka. Awal tu 60 orang. 40 orang kan. Tu pun nak pergi pun buru-buru. Pasal lama. Awal 12 orang Jumaat.
Hak tu pun AJK dengan pegawai masjid dengan AJK cukup dah. Kita hak bukan dia tak boleh pergi Jumaat. Kemudian besar lagi dapat 40 orang, 60 orang. Masjid Zahir 80. Masjid-masjid lain 60 orang. Tu pun berebut. Berebut tu masa tu kan dibuat penggiliran apa semua. Kemudian alhamdulillah lah ni ikut kapasiti masjid. Jadi kita berharap agar suatu ketika dan saat nanti dapatlah ya keseluruhannya tanpa ada penjarakan. Ya, tapi mestilah pulih betul lah. Lah ni tak boleh lagi. Ada sat turun, sat 9, hak fikir baru. Kemudian kemarin naik pula 20. Duk main turun naik itu. Jadi kita harap dia turun tak naik dah. Turun habis kosong tu insya-Allah. Dan pulih, bila pulih tu tak ada masalah. Masalah duk turun naik ni 1 Ogos nak pakai face mask di tempat awam. Di surau pun nak pakai. Bawa tadi ni. Tapi tengok dalam ni seorang pun tak pakai. Kita pun tapi bila nak cakap apa semua tak boleh pakai sebab dia jadi panah. Nak bernafas pun tak boleh. Kan? Dia pasal udara duk main kat dalam tu. Tu kita kata semput. Ada sekali hari tu di masjid kan. Dan duk berasa tengok orang semua pakai face mask, kita pakai. Bila jadi imam kita tak buka. Tu cungak-cungak nak baca. Pasal dia duk main kat tu, dia tak keluar. Lepas tu kita nak sedut nafas pun tak nak boleh. Tu. Jadi bila baca tak apalah, bila kita nak bercakap apa semua tak apalah, dia jauh sikit. Bila dekat-dekat ni semeter pun kena pakai. Sikit lagi panah pun berkuat dalam ni pun kena pakai. Sikit lagi kena saman. Tu. Baik, jadi muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Di kesempatan kuliah subuh pada pagi ini, saya nak memetik ayat suci Al-Quran Karim untuk kita ambil pelajaran. Dan beberapa siri-siri kuliah saya untuk yang terdekat ini, saya memetik ayat Quran sebagai Allahumma salli ala Muhammad, motivasi daripada Al-Quran, motivasi daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni hamba. Karena Allah sebut dalam ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tiada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi pada Quran Allah Subhanahu wa taala nak beri jalan. Jalan yang lurus, jalan kehidupan yang sebenar. Jalan kehidupan yang sebenar untuk kita berbahagia dunia dan juga akhirat. Karena manusia ni macam-macam lah. Ya. Kalau kita hari ni hak viral pula pasal apa? Allahumma salli ala Muhammad. Gold digger 20k. Tuan-tuan tengok video klip tu. Tak tahu pasal ujian dia nak menguji kesetiaan. Jadi saya lebih ke depan daripada tuan-tuan. Dia duk main lalu kot face FB tu kan. Pasangan kekasih saja kan. Lelaki yang nak uji pasangan perempuan dia, pasangan kekasih perempuan dia. Maka adalah dia punya diuji dengan macam-macam. Last sekali kalah dengan ujian 20k, 20,000 kan. Kena ke kita pun boleh jadi 20,000 ni bukan RM20 kan. RM20 okey lagi 20,000 kan. Kekasih dia ni pun tak mana pun kan. Ni ada studio padahal nipu je pun, pasal nak uji je kan. Last kali kalah dengan ujian tersebut. Baik, jadi demikian kita melihat kita sebutkan situasi yang sangat tidak baik, kerana kita lebih kepada melihat pada cara barat kan. Cara barat dalam kerana barat ni kita sedia maklum bukan Islam, dia banyak kepada keseronokan. Kerana dia tidak melihat kepada kehidupan nanti. Sebenarnya kenapa kita nak uji pasangan? Kenapa kita seolah tak ada kesetiaan? Kita dalam kehidupan di dunia ini sebenarnya kita diuji oleh Allah. Kenapa kita nak menguji orang? Sepatutnya bagaimana ujian itu? Uji siapa? Uji diri kita. Kan? Kalau lelaki yang nak uji wanita tu, setia tak setia? Kalau kena ke dia, setia tak setia? Lebih kurang ya. Kerana kita dalam kehidupan di dunia ini
Selain daripada kita, pasangan kita, ahli keluarga kita, selain itu ada yang sentiasa nak merosakkan kita, iaitulah syaitan. Sebab itu saya nak memetik pada pagi ini ayat yang ke-34 dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika mana Allah berfirman kepada para malaikat, wa idh qulna lil malaikah usjudu li adama fasajadu illa iblis. Sujudlah kamu atau patuh tunduk, hormatlah kamu kepada Adam. Fasajadu, maka semua malaikat sujud belaka, illa iblis, melainkan iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Melainkan iblis kerana enggan dia sebab apa? Kat sombong. Sebab dia berasa dia lebih lagi daripada Nabi Adam. Pertama kerana dia lebih lagi sebab dia dah ada dah. Nabi Adam baru Allah cipta, dia dah lama dah. Manalah situasi hidup kita, iblis lebih tua, gitu. Adam muda, kan. Berapa ramai orang yang lebih berumur, dia tidak, apa tu kita katakan, dia berasa takabur, sombong dengan orang yang lebih muda. Tak boleh juga. Maka kerana itu Allah sebut dalam ayat sebut aba wastakbara, kerana sombong, takabur, wa kana minal kafirin, tergolonglah iblis dalam golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada perintah Allah. Maka disebutkan dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala perintah kepada malaikat termasuk iblis apa semua untuk sujud. Usjudu tu mafhum daripada usjudu, bukan sujud hamba kepada Khalik, iaitu tunduk hormat makhluk lah. Kerana Allah suruh malaikat untuk tunduk, tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam. Semua malaikat tunduk kerana malaikat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disebutkan makhluk yang sentiasa taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tak pernah ingkar kepada perintah Allah dan dia akan laksanakan apa yang diperintahkan. Melainkan iblis, ini iblis, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka mula daripada situ permusuhan antara iblis dengan Nabi Adam, antara zuriat ataupun kita sebutkan bangsa iblis, syaitan semua ni dengan kita ni manusia yang kita sebut tadi. Ya, kita nak uji orang apa semua ni kan. Kalau kita berada pada situasi ujian, lepas tak lepas pun kita tak tahu. Kerana dalam kehidupan ni kita sebenarnya diuji oleh Allah. Ya, sangat tidak layak untuk kita menguji orang seolah kita je betul, seolah kita je okey, orang lain tak okey, kan? Sebab itu dalam kehidupan kita disuruh untuk mencermin diri kita, bukan tengok orang, bukan cermin orang, bukan menilai orang, tetapi menilai diri kita sendiri, kan? Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat tersebut, ya, sebagai pengajaran kepada kita agar kita sentiasa sedar bahawa kesilapan iblis adalah kerana takabur. Dia berasa dia hebat. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis jawab kepada Allah, engkau cipta aku daripada api, sedang kau cipta Adam daripada tanah. Dia berasa dia hebat lagi, kan? Dia berasa dia lebih. Wahal lebih apa semua ni Allah beri. Mudah saja bagi Allah nak tarik apa yang lebih ada pada manusia. Maka kita dalam kehidupan di dunia diuji dan diuji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk ayat yang kedua. Kita diuji dan diuji. Baru-baru ni diuji dalam PKP. Oh, berapa ramai yang duk apa tu kita kata, duk marah, pasal apa masjid tutup. Tak ada. Patut masjid kena buka. Kenapa tutup? Nak pergi sembahyang pun tak boleh. Orang nak pergi sembahyang pun tak boleh. Kena halau, kan? Tu. Wahal kerana sebut tadi ya. Diuji. Tapi bila buka-buka tak ramai pun. Orang tu juga pun. Yang bising-bising ni orang bukan ahli masjid. Dia saja provok ya. Kan? Kalau buka pun dia tak ada pun di masjid. Buka pun berapa ramai yang apa tu masih lagi berasa tak apa lagi PKPP ni kita tak perlu lagi Jumaat.
tak wajib lagi. Pasal apa tu? Kerana apa kita sebut jumlah yang boleh masuk tu sekian-sekian. Jadi hidup relax lagi. Wahab bila dah buka dah, melainkan yang awal 12 tu. Awal tu 12 dah upaya. Kita nak minta dah boleh kan. Lah ni dah buka ikut kapasiti masjid. Kita tak boleh bermudah-mudah dalam apa tu perkara tersebut. Kalau boleh jadi masjid tempat kita apa kita sebut, dia punya kelayakan dia, luluh dia itu dengan siapa cepat dia dapat kan. Jadi kita kena ada usaha, kena pergi. Tak boleh kata aku tak apa lagi aku pergi pun tak lepas juga balik gitu lah, baik aku tak payah pergi. Kita tak ada usaha. Yang itu pun berdosa juga pasal kan. Pasal kita tak ada usaha. Melainkan ada penggiliran tu tak apalah. Naik nama, hak awal dulu naik nama kan. Naik nama kita tak naik, tak apa. Maka bila nama kita tak naik, masa tu kita tak wajib. Tapi kalau dia open, siapa cepat dia dapat, kita kena pergi cepat. Kalau kita tengok pergi pukul 1, tak boleh masuk. Minggu depan pergi 12.30. 12.45. 12.45 tak boleh masuk. Minggu sekali pergi 12.30. Itu usaha kita. Kalau tak boleh masuk juga, macam mana? Kita dah ada usaha, tak boleh bermudah-mudah dalam perkara urusan ibadah. Melainkan kita sebut tadilah penggiliran tu tak upaya. Tak naik nama, dah apalah. Naik nama kena pergi. Naik nama tak pergi berdosa. Tu. Naik nama tak pergi berdosa. Biasanya bila naik nama, maka ketika dan saat itu menjadi kewajipan kepada dia melaksanakan Jumaat. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Maka dalam ayat tersebut, begitulah ayat-ayat yang seterusnya, bahawa perseteruan antara iblis dengan Nabi Adam. Permusuhan iblis dengan Nabi Adam. Nabi Adam dengan iblis tak ada apa. Iblis itulah. Dia gitulah, kalau orang dengki, kan? Orang dengki dengan kita dengan orang tu tak ada apa. Orang tu dengan kita, kan? Si A, nak bagi contoh. A dengan B. A ni ada kelebihan apa dah lebih-lebih lah. Si B dengki dengan dia, kan? Si B dengki dengan A. A ni tak ada masalah apa dengan B. Tak ada apa. Kan? Pasal dia tak ada apa ni. B yang ada masalah dengan A. Kerana dia dengki, maka dia ada ialah macam-macam lah agenda nak melakukan apa tu kerosakan ke atas B. Atas A. B atas A tadi. Maka iblis dia berjanji kepada Allah, la ahtanikan dzurriyyatahu illa qalila. Pasti aku akan menyesatkan zuriat keturunan Adam. Illa qalila. Melainkan sedikit. Maka sebab itu ulama sebut yang sebenarnya yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad beroleh kebahagiaan dan kejayaan dunia akhirat tu sedikit je. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, amat sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun, sedikit dalam kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Banyak ayat yang nak sebut sikit je. Sikit saja yang taatnya, sikit saja. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang sedikit, yang bersyukur, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka perseteruan itu berlaku kepada umat manusia sehingga kita kembali kepada Allah. Sehingga kita mati. Kan? Ada kita sibuk nak uji orang. Kita sibuk nak uji kesetiaan pasangan kita. Wahab bukan suami isteri pun lagi. Kan? Maka ada hak pada wanita tu. Kalau kita tengok, tuan-tuan yang tengoklah, dia perhati, kita pun kena nak tengok apa dia punya situasi macam mana kan. Kita nak tengok bagaimana manusia hari ni dia jadi gila macam tu. Gila bahasa kasar sikit lah. Pasal kan, hak kawan hak duk buat ni, hak duk merancana ni, dia duk merencana ni. Bila ada orang kata kawan ni datang dia nak uji pasangan dia. Ada siri yang sebelumnya perempuan dia nak uji teman lelaki dia, kalah juga. Kerana kita sebut tadi, kalau kita yang kita kata kita nak uji pasangan, kan, pasangan tu kalah, kita pun menyalahkan dia orang ni apa semua ni, kan, tak sayang lah apa semua, tak ada kesetiaan lah apa semua. Pasal kita uji dia. Kalau isteri ke pasangan tu uji kita pun sama je.
Kenapa? Kerana gitu kehidupan tu. Ya, kita boleh kalah dengan godaan hidup dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kenikmatan, kesenangan yang lalai. Diuji 20k kan. Kalau bagi kat saya pun 20k mikir banyak kan. Daripada tak ada apa kosong tu nak bagi 20k kan. Mana kata kita sebut gitulah. Bila diuji dengan kenikmatan, dengan duniawi, ya, selagi mana tidak bertentangan, tak jadi salah apa kan. Kalau perempuan tu diuji, dia nak uji, kawan dia nak uji, lelaki nak uji, dia nak bagi apa mas kahwin 20k. Kalau perempuan terima, salah? Dah salah. Tak ada masalah apa. Pasal boleh saja bagi dia. Melainkan dia isi orang, tak boleh. Kalau dia tak ada apa, baru ada pasangan, baru apa kita sebut bercinta. Bercinta bukan sebagai tanda ikatan, tak ada apa lagi. Melainkan bertunang lah. Bertunang tu dia ada peraturan apa tu dalam pertunangan. Ia tak boleh terima apa itu kalau wanita itu telah bertunang, ia tak boleh terima lelaki yang lain, melainkan lelaki yang datang itu lebih baik daripada tunang lelaki dia. Tu dia ada peraturan dia lah. Baik. Ia tak boleh terima atas dasar kaya ke apa semua, melainkan atas dasar lebih soleh daripada tunang dia. Tapi semuanya menurut peraturan yang digariskan lah. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Maka begitu dalam kehidupan kita, diuji dan diuji. Kalau hari ini diuji dengan COVID-19 kan? Semua orang takut. Kita alhamdulillah Malaysia dapat mengekang kan. Negara-negara lain masih lagi ribu lagi, ratus lagi sehari, ribu lagi. Kita alhamdulillah, ya, kerana apa tu sikap lah, ya, disiplin. Disiplin dari sudut penjarakan. Cuma kita gitulah, tanya okey, tak ada disiplin dah. Tanya dulu ni duk pakai ni. Lah sikit dah tak pakai, simpan. Kan? Saya kemarin di Taman Selasih, semua pakai ni. Kita pakai, elok ngam lah kita pakai biasa. Cuma kira tak pakai, kira orang tengok apa tak pakai. Sejadah apa semua kan, bawa masing-masing. Pasal 1 Ogos kena pelajak ni. 1 Ogos tempat awam kena pakai, kalau tak kena saman 1000. Sebagai nak mendidik kan, tak salah. Undang-undang tu tak salah. Undang-undang tu nak mendidik, nak kuat kuasa. Itu undang-undang kan. Jangan pula tu ni dunia. Tak boleh kan. Kita ambil hak dalam Quran sudah, ni dunia. Kalau gitu traffic light merah langgar. Tak boleh. Dia ada undang-undang. Undang-undang ni dibentuk untuk maslahah. Jadi kena pegang kok. Hak undang-undang ni hak nak mempertakutkan kita. Mu dak pakai khemah di tempat awam, kena tahan, kena takat 1000 bayar. Jadi nak mempertakutkan supaya kita berdisiplin pakai agar mengelak apa tu rantaian COVID-19. Semua tu ada kebaikan dia berlaku. Jangan kita duk petikai-petikai. Dia petikai tak jadi apa kan. Malah merosakkan, tak boleh kan. Baik itu dari sudut satu persatu dulu ni PKP, masjid tutup, kita petikai. Tak perlu petikai pasal dalam nak tutup masjid tu pun bukan senang-senang yang tang kuasa nak membutuhkan nak tutup masjid tu. Kan. Kemudian penjarakan ni pula, mari pula petikai. Ada juga kata apa sembahyang Jumaat duduk jarak-jarak semeter. Mana boleh sembahyang Jumaat kan, Tok Imam kata betulkan saf, luruskan saf, rapat-rapatkan saf. Istawu sufufakum, luruskan saf kamu. Mana boleh tak rapat, tak sah. Ada sampai tak sah, tak sah mayang, siap tak sah mayang kan. Ni pandangan ni kita kata, tapi pandangan yang terpencil ya. Tapi kalau orang pegang pandangan dia, tak bagi dah jemaah kan. Pasal dia kata nak bagi majmuah apa, tak sah. Baik itu bila pandangan-pandangan yang apa kita sebut tidak menepati pada apa, tidak selari dengan pandangan-pandangan yang telah dikeluarkan di tengah kuasa
baik peringkat kebangsaan daripada menteri agama, juga di negeri tentang kuasa fatwa negeri-negeri, dan kita tengok dia tentang kuasa fatwa negeri-negeri seluruh Malaysia, dia ikut pandangan daripada menteri agama. Jadi kita ni mari, apa ni jemaah, mana pernah berlaku bidah, Nabi tak ada pernah pun buat jarak semeter-semeter. Syiah macam tu, Syiah kata ni tidak sah. Maka pandangan itu kita tolak. Dia tidak sah ni gimana? Makmum depan lagi ada imam, baru tak sah. Ni makmum duduk belakang, makmum duduk mana pun sah. Cuma jangan ada pemisah lah antara makmum tu dengan imam. Tu kan macam hak luar ni. Hak luar tu dia punya syarat dia kena ada pintu. Maka pintu tu sebagai membenarkan sebelah tu luar sana nak ikut imam. Kalau tak ada pintu, dinding habis semua ni, pintu belakang ya, maka hak luar sana semua tidak sah. Pasal pemisah antara makmum tu dengan imam. Jadi pintu ni dibuat untuk penyambung connection makmum tu dengan imam. Walaupun pintu itu tidak dibuka. Disebut dalam kitab Matla'ul Badrain, berkaitan dengan jemaah yang terpisah dengan dinding ni. Walaupun pintu itu ditutup, diikat, dikunci sekalipun, cukup sekadar ia dikira pintu, maka ketika mana boleh buka, kita buka. Jadi makmum di sana boleh sembahyang berjemaah ikut imam, ada pintu. Maka hak di luar ni alhamdulillah. Kalau pintu ni tak ada, pintu depan tak ada, ada pintu tengah tu ya. Jadi mula jemaah untuk luar sana daripada hak pintu tu. Tapi alhamdulillah mula dari depan pintu ada dah. Jadi hak sini pun boleh. Tu. Itu dari sudut kita sebutkan hukum jamaah. Dia tak ada mari jarak-jarak ni tidak sah jemaah, tak ada. Ni siap tidak sah solat lagi. Tu. Maka demikian hak yang dari sudut itu SOP itu kita kena aku. Kerana SOP itu adalah untuk kebaikan kita. Kan, bukan untuk kebaikan, bukan untuk mudarat, malah untuk kebaikan. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Berbalik kepada ayat yang kita sebutkan tadi, bahawa motivasi untuk kita dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah perintah kepada malaikat dan seluruh makhluk termasuk iblis apa semua untuk hormat, tunduk kepada Nabi Adam. Sebagai nak sebut bahawa Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan melebihkan manusia. Ya, disebut dalam ayat lain surah At-Tin umpamanya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan, dilengkapi dengan kelengkapannya. Ya, disebut dalam ayat sebelum tu, Allahumma salli ala Muhammad, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah sebut kelebihan manusia berbanding malaikat yang sebelumnya ayat 30, yang Allah sebut kepada malaikat bahawa Allah nak ciptakan manusia sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Malaikat pun tanya kepada Allah, adakah engkau nak menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi yang akan melakukan kerosakan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ni malaikat sentiasa memujimu, bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah jawab mudah ya, sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Maka apa kelebihan manusia? Ayat 31 tadi, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Lebih kita ni pada ilmu. Allah mengajar kepada Nabi Adam segala nama. Nabi Adam tak samalah dengan kita. Kerana Nabi Adam Allah bentuk, kemudian Allah tiup roh. Jadi Nabi Adam tu besar dah, dewasa dah. Hak lain daripada Nabi Adam ni semua daripada lahir belaka. Dikandungkan oleh seorang ibu, kemudian dilahirkan. Maka lahir tu bukan lahir tu tahu dah. Maknanya daripada lahir sampai ke hari ni kita belajar sampai kita mati.
Kerana ilmu ni kan tidak terbatas. Ilmu Allah ni luas. Jangan kita kata aku ada 3 PhD dah. Habis dah, tak perlu belajar. Ada. Aku ada 5 dah PhD. Sekian-sekian. Baru 5. Kan? PhD banyak mana dalam dunia. Kan? Tu. Pasal PhD ni dia dah ada bidang-bidang dia pula kan. Jadi ilmu Allah ni sangatlah luas dan kita disuruh untuk menuntut ilmu. Ya. Ilmu yang Allah Muhammad memberikan kebaikan kepada kita adalah yang makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Makin menghampirkan diri kita kepada Allah, makin mempertakutkan kita kepada Allah. Makin kita kita nak sebut sedar akan kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan kehidupan yang kekal abadi adalah negeri akhirat. Itu ilmu yang membawa kebaikan kepada kita. Walaupun kita sebut macam-macam lah ilmu dunia ni kan. Maka yang paling utama adalah yang ukhrawi, fardu ain. Barulah datangnya fardu kifayah. Kerana fardu ain itu adalah untuk meluluskan ibadah kita. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terima tak terima, maka pastinya dari sudut fardu ain dulu. Jadi kita lebih banding dengan makhluk yang lain kerana Allah bekali kita dengan akal dan juga nafsu. Nafsu itulah kita nak menguruskan kehidupan dunia. Nafsu tu kita nak tidur, nafsu tu kita nak makan, nafsu tu kita nak menikah. Nak urus hidup. Nafsu tu kita nak bina rumah, kita nak kereta, nak beli kereta, kita nak macam-macam tu dengan nafsu. Tapi nafsu itu janganlah semata-mata kita berkehendak kepada nafsu itu mengikut hawa nafsu semata-mata, kerana nafsu itu menyuruh untuk melakukan kemungkaran. Banyak nafsu ni dia akan bila kita nak ikut nafsu tu tak salah, pasal nafsu tu Allah bekal. Cuma ikut dia membuta tuli. Membuta tuli ke membabi buta? Babi buta tu bunyi ganas sangat. Membuta tuli lah kan. Ikut betul. Tak boleh kan. Kita pergi batal Ramadan. Tahun ni tak ada batal Ramadan. Tahun ni tak ada batiran, alhamdulillah. Semua masuk sendiri belaka. Hari ni masuk apa, hari ni cantik kan. Ada hikmah tu. Dalam PKP tu ada hikmah. Apa tu, tak benar-benar kita jadi tok khatib. Jadi kita tok khatib di rumah kan. Khatib mayang raya lah kan. Tu. Semuanya ada belaka. Kalau kita tengok balik, masya-Allah tabarakallah. Ada kebaikan. Walaupun diuji, dalam ujian ada kebaikan, ada nikmat. Ya, bila mana kita melihat ya dari sudut mata dari pandang dari kacamata positiflah. Kalau kita tengok dari kacamata negatif lah. Baik itu kita sentiasa perlu melihat dari kacamata positif. Apa pun musibah yang datang, kita kena tengok positif dia. Kan? Allah nak uji tahap keimanan kita. Kan? Kemudian apa pun berlaku dalam kehidupan, kita tengok dulu dengan positif lah. Maka kita akan terima dengan penuh berlapang dada. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Kalau ikut cakap ni, cakap panjang tapi pasal dah cerah dah. Pasal kalau ikut 30 minit ni pun dah lebih dah 30 minit kan. Pasal lama cakap ni di sini 4 bulan apa kan. Dari bulan 3, 4, 5, 6, 7. 4 bulan. Jadi tak apalah ya, untuk permulaan mudah-mudahan Allahumma salli ala Muhammad kita beroleh kebaikan, kemudian beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala atas usaha kita, khususnya pada hari ini, hari Sabtu, kita semua cuti, dapat kita Allahumma salli ala Muhammad bersama dalam qiyamul lail pagi tadi dan kuliah subuh untuk pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita petik daripada ayat suci Al-Quran Al-Karim memberikan rangsangan dan motivasi kepada kita untuk menjadikan diri kita sebagai hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekadar itu saya mohon ampun dan maaf sekiranya terlajak sikitlah ya, sampai ku apa kali ikut tidak nak lebih kurang itulah. Baik, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon keridaan-Mu serta syurga-Mu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami berlindung dengan-Mu ya Allah dari kemurkaan-Mu serta neraka-Mu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau-Lah yang maha mulia, yang maha pengampun, suka mengampunkan hamba-hamba-Mu. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Wa walidina, juga ampunkanlah dosa-dosa kedua kami, wa jamil muslimin wal muslimat. Seterusnya ampunkanlah dosa-dosa muslimin muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din, ya Allah berilah kami faham tentang agama, wa alimna ta'wil. Ajarkanlah kami perkara-perkara ta'wil, wahdina siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang membawa kebahagiaan serta keselamatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, kami berlindung denganmu ya Allah dari penyakit kusta, gila, sopok dan penyakit-penyakit buruk, khususnya COVID-19. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.